Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Hafiz bin Muhammad Rozi akan membentangkan projek saya iaitu Step Monitoring for Physiotherapy Patient using IoT. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya semula. Nama saya Muhammad Aiman Hafiz bin Muhammad Rozi. Nombor matrik saya 08DEU 22F1014 dan supervisor saya Dr. Khairul Fazal bin Saleh. Terdapat 6 fokus utama di dalam slide perbentangan saya. Yang pertama, penyataan masalah dan objektif. Yang kedua, idea inovasi. Yang ketiga, kos. Yang keempat, block diagram. Yang kelima, keberhasilan projek. Dan yang keenam, kesimpulan. Kita pergi kepada fokus yang pertama iaitu penyataan masalah dan objektif. Penyataan masalah, kesukaran dalam menjejaki prestasi pesakit. Yang kedua, kekurangan alat pemantauan masa. Yang ketiga, kesan kepada motivasi pesakit. Dan yang terakhir, pemantauan yang tidak berkesan. Untuk objektif, mencipta prototip yang dapat membantu pesakit fisioterapi. Alat penjejak kemajuan untuk pesakit fisioterapi termasuklah pesakit kemalangan, atlet kecederaan dan warga emas. Kedua, mempercepatkan proses pemulihan. Membantu pesakit pulih dengan lebih cepat dan membolehkan sesi pendek dengan ahli fisioterapi serta sesi yang boleh dilakukan di rumah. Kita pergi kepada fokus yang pertama iaitu penyataan masalah dan objektif. Penyataan masalah, kesukaran dalam menjejaki prestasi pesakit. Yang kedua, kekurangan alat pemantauan masa. Yang ketiga, kesan kepada motivasi pesakit. Dan yang terakhir, pemantauan yang tidak berkesan. Untuk objektif, mencipta prototip yang dapat membantu pesakit. Seterusnya, idea inovasi. Yang pertama, sensor pintar dengan data masa nyata. Inovasi menggunakan sensor canggih seperti accelerometer, gyroskop dan sensor tekan untuk mengukur langkah serta menganalisis gaya berjalan dan postur dengan lebih tepat. Manfaat, data masa nyata membolehkan ahli fisioterapi memantau perkembangan pesakit dan menyelesaikan senaman mengikut keperluan individu. Kedua, maklum balas haptik atau getaran. Inovasi, alat yang memberi getaran jika langkah atau posisi berjalan tidak betul. Manfaat, membolehkan pesakit membetulkan diri sendiri dan meningkatkan keberkesanan senaman semasa rehabilitasi. Ketiga, pemantauan jarak jauh, integrasi telekesihatan. Inovasi, alat terhubung dengan platform telekesihatan memberikan ahli fisioterapi memantau data langkah dan aktiviti pesakit secara automatik dari jarak jauh walaupun di luar sesi fizikal. Manfaat, ahli fisioterapi boleh memantau perkembangan pesakit dan memberi nasihat atau menukar terapi tanpa pertemuan secara langsung. Fokus ketiga iaitu kos, saya telah senaraikan 10 komponen utama. Yang pertama, walker, yang kedua ESP32, yang ketiga monitor, yang keempat lithium battery, yang kelima power switch, yang keenam USB Type-C charging, yang ketujuh Bluetooth CH060, yang ke-8 push button, yang ke-9 resistor dan yang terakhir sekali sensor switch interface. Total pembelanjaan saya adalah RM195.83. Fokus ketiga iaitu kos, saya telah senaraikan 10 komponen utama. Yang pertama, walker, yang kedua ESP32, yang ketiga monitor, yang keempat lithium battery, yang kelima power switch, yang keenam USB Type-C charging, yang ketujuh Bluetooth CH060, yang ke-8 push button, yang ke-9 resistor dan yang terakhir sekali sensor switch interface. Total pembelanjaan saya adalah RM195. Kita beransur kepada fokus yang keempat iaitu block diagram. Apabila kita menekan button on off, power supply akan hidup dan dia akan menghidupkan ESP32. Pada masa yang sama, kita kena hidupkan blink apps dalam phone untuk connection. Jadi kita kena, masa kita buka blink apps tu, kita kena buka hotspot serta bluetooth lah. So bila ESP32 dan blink dah connecting, ESP32 akan menghantar data dekat force sensor serta mengumpul data daripada force sensor, berapa banyak tekanan dan berapa banyak langkah yang diambil. Okay. Dan dihantar semula ke dalam link untuk dihantar kepada monitor walker serta monitor dalam smartphone. Fokus yang kelima iaitu keberhasilan projek. Saya telah mengumpul dua data iaitu data tempoh masa sehari dan juga data dalam tempoh masa seminggu. Seperti mana anda semua boleh lihat, graf untuk data masa sehari agak normal bagi pesakit yang baru melakukan sesi fisioterapi buat kali yang pertama. Untuk dalam tempoh masa seminggu, kita boleh lihat banyak perkembangan yang
terjadi kepada pesakit kerana pesakit telah membuat fisioterapi secara individu di rumah masing-masing. Jadi saya akan menunjukkan saya punya video projek pada slide yang seterusnya. Fokus yang kelima iaitu keberhasilan projek. Saya telah mengumpul dua data iaitu data tempoh masa sehari dan juga data dalam tempoh masa seminggu. Seperti mana anda semua boleh lihat, graf untuk data masa sehari agak normal bagi pesakit yang baru melakukan sesi fisioterapi buat kali yang pertama. Untuk fokus yang terakhir, iaitu kesimpulan, pemantauan langkah untuk pesakit fisioterapi membantu meningkatkan keberkesanan rehabilitasi melalui penggunaan teknologi sensor pintar, maklum balas haptik dan pemantauan jarak jauh. Ia membolehkan rawatan lebih tepat dan disesuaikan tanpa perlu pertemuan secara langsung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk fokus yang terakhir, iaitu kesimpulan, pemantauan langkah untuk pesakit fisioterapi